Untuk naik ke pentas. Sorry, excuse. Boleh. Sorry, apa? Okay, thank you. Kena wajib kan? Selamat ni. Safety lah. Orang memang tak kursi lah. Agaknya kursi buatan. Aku bertanding kot. Okey. Baju sama lu baju. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saya kalah pada pemilihan sebelum ini menjadi ketua kawasan Sungai Besar, bila saya dapat tu saya kalah, diumumkan kekalahan saya terus minta mikrofon dan saya umumkan saya nak derma 30,000 kepada Sungai Besar. Dan saya nak bawa budaya tu, kalau boleh setiap orang yang kalah di sini sila menderma. Pasal orang yang menang dia bertugas. Okay. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat, para perwakilan sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pemilihan Jawatan Kuasa Pimpinan Nasional 2023-2026 telah selesai dengan jayanya. Dengan mandat yang diberikan kepada saya selaku speaker menurut pasal 17.1B Perlembagaan Parti Amanah Negara, dengan ini saya dengan penuh takzim mengumumkan keputusan mesyuarat khas Jawatan Kuasa Pimpinan Nasional sesi 2023-2026 adalah seperti berikut. Presiden Datuk Seri Muhammad bin Sabu. Timbalan Presiden Datuk Seri Dr. Mujahid. Untuk naik Presiden saya serahkan kepada saudara kita untuk mengumumkan. Puan Jaafar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden dan ahli terkasih yang akan diumumkan, saya terima kasih kepada semua para perwakilan yang telah memilih saya pada jadi saya sebagaimana yang disebut oleh speaker tadi, saya ingin menyambung keputusan yang telah dibuat oleh Naib Presiden pertama Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad, Naib Presiden 2 Dr. Siti Mariam Mahmud, Naib Presiden 3 Yang Berhormat Adli Zahari. Tahniah kepada semua yang telah dipilih dan kami akan membawa mandat rakyat yang lebih baik, insyaAllah. Terima kasih. Kembali kita akan meneruskan majlis kita sikit saja lagi, insyaAllah sebelum Isyak habis. Berkenaan ini dan sudah hormatnya, saya mempersilakan Timbalan Presiden untuk menyampaikan ucapan sulungnya. Dipersilakan. Ucapan peranggahan. Ucapan sulung sebagai Timbalan Presiden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati Tuan Presiden, Naib Presiden dan seluruh ahli kuasa, pimpinan nasional, seterusnya kepada semua para perwakilan yang telah menjalankan tugas yang sangat berat dan sukar, seperti mana kami juga di dalam tadi menjalankan tugas yang sangat berat dan sukar. Tapi alhamdulillahirabbil alamin, kita terpaksa membuat keputusan, dan saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kerana keputusan yang telah dibuatkan sebentar tadi adalah benar-benar berpandukan dan bersandarkan kepada konsep rahmah yang kita pegang dalam hati. Tidak kira berapa undi yang telah diterima, namun para perwakilan telah menyatakan hasrat dan kami menghormati setiap undi yang telah diberikan. Namun parti kita ini mempelajari daripada pengalaman parti-parti lain. Kita ada lagi satu tahap bagi memastikan kepimpinan itu dilantik dengan cara yang bersikap syura. Saya teringat kepada firman Allah Subhanahu wa taala, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadzzan ghalizal qalb lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin." Hei Muhammad, jikalau engkau keras dan kasar, pasti mereka akan lari dari kelilingmu. Maka dengan itu berlembutlah dengan mereka. Dengan rahmat yang Allah turunkan, berlembutlah dengan mereka. Dan lebih penting daripada sifat rahmat itu ialah syawirhum fil amr. Bermusyawarahlah, bersyurolah. Alhamdulillah, saya nak maklum tadi tak ada pun apa-apa undian, melainkan semuanya dengan konsensus.
Tapi saya kira apa yang lebih utama daripada pelantikan ini ialah tanggungjawab amanah yang berat yang kita pikul. Hari ini kita terpaksa melalui proses memberikan parti kekuatan dalaman dan juga luaran. Saya dan juga Presiden kakanda saya kebetulan dua-dua daripada Pulau Pinang. Dan kebetulan dua-dua nama bermula dengan M. Dan dua-dua Datuk Seri. Tapi apa yang lebih penting saya kira daripada itu, kami telah berjanji dalam keputusan yang telah diputuskan sebentar tadi, yang lebih penting ialah kita semua bersetuju untuk memastikan amanah berada di pesada politik tanah air, dihormati oleh lawan dan juga kawan. Itu azam kita bersama. Selesai sudah proses pemilihan, selesai sudah semua proses. Hari ini saya menyarankan prosesnya sekarang ialah bekerja untuk memastikan amanah berada di pesada. Semua sayap-sayap wanita, semua sayap-sayap pemuda, semua sayap warga, dan apa yang telah diberikan isyarat oleh semua perwakilan, insya-Allah kita akan gerakkan selepas ini supaya parti amanah kita ini akan sampai ke destinasinya juga. Sukar, tetapi kita kena ingat Allah Subhanahu Wa Taala juga mengingatkan kita bahawa benda yang sukar itulah hasilnya yang paling berbaloi. Kalau kita dah buat kerja sama macam mana orang lain buat, apa bezanya kita parti amanah dengan yang lain? Kita mengambil sikap yang sukar. Presiden kita telah menjelaskan, kita menolak sebarang bentuk perkauman sempit, kita menolak sebarang permusuhan, kita menolak sebarang kebencian. Kita memilih untuk jalan rahmah dan kita yakin jalan ini akhirnya yang akan menang. Falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah aw it'amun fi yaumin dhi masghabah yatiman dha maqrabah aw miskinan dha matrabah thumma kana minal ladina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Surah Al-Balad. Dan inilah penghujung ucapan saya, penggulungan saya pada convention kali ini. Allah berfirman, kenapa kamu tidak ambil jalan yang lebih sukar? Tahukah kalian apa jalan yang sukar itu? Jalannya ialah kamu membebaskan perhambaan, kamu memberi makan pada hari yang sukar kepada anak yatim dari kalangan saudara-saudara kamu, dan kepada orang-orang miskin yang terlantar di atas tanah lapangan. Dan kemudian orang-orang yang beriman, mereka saling mengingati antara mereka dengan penuh kesabaran dan penuh kasih sayang marhamah. Itu menandakan bahawa jalan kita ini habis convention bukan jalan yang mudah. Jalan kita ialah jalan yang mendaki. Tapi pendakian itulah yang terbaik, yang jauh berbeza daripada segala amalan-amalan biasa. Apa dia? Membebaskan perhambaan. Para mufassir bersetuju hari ini sudah tidak ada hamba abdi. Tapi hari ini ramai yang menjadi hamba kepada hawa nafsu, hamba kepada kejahilan, hamba kepada kemiskinan, hamba kepada kefakiran. Maka kita wajib membebaskan mereka sebagai dasar perjuangan kita. Dan ini perkara yang bukan mudah tapi sukar, saudara-saudara sekalian. Dan memberi makan kepada masa yang sukar. Kalau kita bagi makan pada orang ketika senang, tak ada masalah. Tapi ketika hari ini kita berhadapan dengan dunia yang sukar, maka waktu itu
kita memberi makan kepada mereka dalam masa yang sukar adalah Aqabah, satu jalan yang sangat-sangat sukar. Ataupun kita memberi makan kepada anak yatim dan juga yang disebut sebagai orang miskin yang terlantar. Hari ini kita tahu poverty, hari ini kita tahu kesusahan hidup. Maka menjadi tanggungjawab parti amanah memperjuangkan semua ini sebagai satu perkara yang sangat mulia, yang sangat tinggi, yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Dan kemudian orang-orang yang beriman, mereka ingat memperingati sesama mereka. Ingat, kita nak buat politik ini bukan sekadar berpolitik, tapi kita nak kena ingatkan orang, nasihatkan orang. Dan untuk berbuat demikian, saudara-saudaraku sekalian, orang-orang amanah sekalian, nombor wahid yang kita kena ada sebagai kekuatan kita ialah hendaklah kita bersabar. Bersabar, bersabar. Itulah kunci kejayaan kita di masa hadapan. Dan ingatlah, kesabaran ini tidak semudah yang kita jangkakan. Tapi kesabaran yang paling hebat ialah kita mampu bersabar dengan penuh rasa kasih sayang, dengan penuh rasa marhamah. Kekalkan identiti rahmat dalam diri kita semasa kita memperjuangkan parti ini, saudara-saudara dan saudara-saudari sekalian. Dengan itu saya mengharapkan habislah sudah, tamatlah sudah semua yang kita sudah lalui. Ayo kita maju ke hadapan dengan barisan kepimpinan yang hebat. Dia ada di hadapan ini, berjiwa besar. Kalau saya nak cerita satu-satu apa yang berlaku di dalam bilik itu, maka tak habis cerita jiwa besar yang ada pada 27 orang yang andal itu. Syabas dan tahniah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Timbalan Presiden. Sebagai kemuncak bagi sesi ini, dengan segala hormatnya, saya mempersilakan Presiden Parti Amanah Negara Tuan Muhammad Sabu untuk menyampaikan amalan penangguhannya kepada petang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Seluruh pimpinan Parti Amanah yang berada di atas pentas dan semua para perwakilan hadirin hadirat dan para wartawan yang hormati sekalian. Saya selepas daripada keputusan Muktamar PAS 2015 yang berlangsung di Kuala Selangor, saya memang bercadang untuk bersara daripada politik menuju kerja-kerja yang lain. Saya keluar negara selepas itu. Balik ke luar negara sudah ada satu kebangkitan rakyat, kebangkitan bekas-bekas ahli PAS, di antaranya Ustazah Jamilah Ibrahim, bekas ketua muslimat. Dia kata, "Mat, kalau hang tak mau pimpin parti baru, biar kaklah memimpin." Jadi saya dicabar oleh kakak saya, iaitu bekas ketua muslimat. Kemudian saya hadir ke program satu himpunan yang diadakan di Muar. Maka pimpin-pimpin yang siapa pun tak lantik mereka. Maka lantik diri mereka sendiri dalam kumpulan yang digelar Harapan Baru. Gerakan Harapan Baru, mereka kata kita kena tubuh parti baru. Dan pemimpin Gerakan Harapan Baru ni Abang Mat. Jadi oleh kerana desakan sebegitu rupa oleh rakan-rakan, saya pun tak jadilah bersara. Maka saya terima tanggungjawab. Saya tahu saya banyak kelemahan. Dan dalam supaya itu
dipilih sebagai Presiden Parti Amanah. Pada 16 September kita lancarkan parti. Kemudian pemilihan term yang pertama, saya bukan menjadi calon yang dipilih secara popular. Saya tempat ketujuh. Ramai lagi yang lebih popular dalam parti. Tetapi seperti biasalah, syura melihat kelemahan saya dan ada yang mengatakan ada kekuatan di satu segi. Mereka minta saya terus memimpin pada 3 penggal yang lalu. Kemudian kita bila menjadi menteri, jadi pemimpin, banyak melakukan kesilapan dan kelemahan. Dan sekali lagi tahun ini saya juga tidak menjadi pilihan yang nombor 1. Sebaliknya yang nombor 8. Dan setelah di mesyuarat tadi, syura dan sebagainya berbeza pandangan, termasuk yang menegur kelemahan saya secara direct, dan saya dengan Mujahid tak cakap apa pun, dan akhirnya mereka membuat keputusan seperti yang diumumkan tadi. Dan saya tahu dengan segala kelemahan ini saya akan memimpin bersama dengan rakan-rakan. Sekarang kita convention sudah bulan Disember. Tahun depan convention lagi sekali. Saya harap biarlah jangan akhir tahun sangat. 2004, 2005 convention lagi sekali. 2005, 2006, 2024 convention sekali. 2025 convention sekali. 2026 convention saya terakhir sebagai Presiden Parti. Pilihan raya kalau genap 5 tahun, pilihan raya 2028. Maka menjelang pilihan 2028, pimpinan baru akan muncul pada waktu itu memimpin amanah. Dan kita tak maulah menangguhkan convention menjelang pilihan raya ke 18 bulan. Kita kena buat ikut jadual, dan kita harap waktu itu pimpinan baru yang memimpin dan menghadapi pilihan raya kalau ikut jadual 2028. Dan saya harap saya ulang sebut, amanah ni kekuatannya bergantung kepada coalition. Coalition ini penting. Hubungan kita dengan keadilan, hubungan kita dengan DAP, dan sekarang hubungan kita dengan Barisan Nasional, dan hubungan kita dengan parti-parti di Sabah dan Sarawak. Oleh itu, pimpinan yang akan mewarisi sehingga pilihan raya akan datang mesti mencari jalan kuatkan coalition ini. Sebarang keretakan dalam coalition ini yang akan membawa padah ialah kepada amanah itu sendiri. Sebab itu politik coalition ini mesti diperkuatkan. Dan kita tahu pilihan raya 4 tahun lagi bukanlah lama. Kita kena buat persediaan, karena waktu itu sudah tentu mengikut perlembagaan kita, Presiden Parti adalah orang lain, bukan Bang Mat lagi. Oleh itu saya haraplah semua kita dapat bekerja dengan sebaik mungkin dalam masa ini untuk melebarkan pengaruh, terutama sekali Islam, rahmat untuk semua. Dan kita juga kena bersedia dalam pimpinan akan datang menghadapi suasana baru, perubahan geopolitik dunia yang sedang berlaku sekarang ini. Oleh itu kita harap dapat saya ucapkan dah selamat pulang, selamat bercuti di hujung tahun. Jagalah
keselamatan, kesihatan, dan kalau jagalah semua masing-masing penyakit-penyakit yang mendatang. Dan di samping itu kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga perjuangan yang berdasarkan Islam rahmatan lil alamin akan diterima secara besar-besaran oleh rakyat Malaysia, dan Islam yang membawa rahmat ini akan muncul semula untuk memimpin dunia pada masa yang akan datang. Wallahu a'lam wa billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Datuk Seri Muhammad bin Sabu untuk kali ketiganya menjadi Presiden. Maka dengan ini, pada akhirnya Konvensyen Nasional 2023, tahniah kepada semua DKP yang menang, dan kepada yang belum menang, tolong menderma sebanyak mungkin. Mana kita terus memperkuat rumah kita ini dengan semangat perpaduan yang tinggi dan mulia. In conjunction to this Christmas season, we wish to those who celebrate happy holiday, and to all others that are going home from this convention, safe travel. Jazakumullah khairan katsira. Mari kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Kita semua ADK kita yang terpilih 27 orang untuk gambar di hadapan. Lima dulu. Belen. Wide angle lah, wide angle. Semua hidup amanah dan tiga. 1, 2, 3. Hidup amanah. Jauh, satu lagi. Rahmatan lil alamin. Okey, 1, 2, 3. Rahmatan lil alamin. Takbir. Allahu Akbar. Balik ambil dah semua bang.